والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang berbahagia saudara pengacara majelis yang diraikan seluruh keluarga Osman Syarif, Allah yarham. Mudah-mudahan Allah mencucuri rahmat ke atas terus beliau, insyaAllah. Yang dihormati puan-puan anak kepada Osman Syarif, Puan Nuriyah yang ada bersama pada pagi ini, Puan Sabatia, Puan Maisalamah, dan Zambri yang ada di luar sana, dan seluruh ahli keluarga, anak-anak, cucu dan cicit bagi anak-anak kepada Allah yarham Encik Osman Syarif. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, salah satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ialah nikmat berkeluarga. Kerana keluarga merupakan ikatan kasih sayang. Dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan, ada para sahabat menceritakan satu ketika di hari Lebaran, hari raya, dalam keadaan anak-anak, kanak-kanak memakai pakaian yang baru, yang cantik, dan seronok riang bermain-main dengan rakan dan keluarga. Tiba-tiba Rasulullah ternampak ada seorang kanak-kanak yang bersedih dan duduk berseorangan. Lalu kata Rasulullah, apakah kamu tidak gembira pada hari raya ini? Kenapa kamu tidak memakai pakaian yang cantik? Kenapa kamu tidak bermain dengan rakan-rakan dan saudara-saudara? Kata anak ini bahawa sesungguhnya aku tidak ada pakaian yang cantik dan aku juga tidak mempunyai saudara. Tiada saudara bagi aku dan tiada ayah dan ibu untuk aku. Kerana anak ini adalah anak yatim dan anak sebatang kara. Lalu dengan lenangan air mata, anak ini terseduh mengingatkan tiada keluarga baginya. Dan Rasulullah juga tidak dapat menahan perasaannya. Lalu baginda menyatakan, apakah kamu mahu aku menjadi bapa dan isteriku menjadi ibu kepada kamu? Dan kanak-kanak ini yang memang merindui kasih sayang daripada seorang ibu, seorang bapa dan keluarga, merasa sangat suka dan seronok dan akhirnya menerima tawaran Rasulullah SAW sebagai bapa dan isteri Rasulullah sebagai ibu angkatnya. Tuan-tuan, puan-puan, saudari yang dirahmati Allah sekalian, peranan keluarga sangat besar. Dan saya berdiri hari ini di sini orang asing bagi saudari. Tuan-tuan, puan-puan, saya seorang mungkin bukan pertalian darah dengan saudara. Dan mudah-mudahan untuk tahun depan akan lahirnya penceramah bukan macam saya, lebih daripada saya di kalangan keluarga tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira lapis pertama selepas Allah yarham Osman Syarif yang ada 4 orang depan saya, ingin melihat di kalangan keluarga yang besar begini akan lahir golongan yang diletakkan sebagai golongan yang boleh memimpin sebagaimana yang sering didoa. Mudah-mudahan kita juga mengharapkan mungkin
Allah yarham Osman Syarif juga selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup kami. Qurrata a'yun, pasangan hidup dan juga anak-anak yang qurrata a'yun, yang sejuk masa memandang. Yang sejuk masa memandang ini ialah apabila kita pandang lega. Macam kita pergi tengok kebun, tengok kebun, tengok doroyan bunga penuh, sejuk rasa. Bukan boleh makan, rasa gembira. Yang mana saya yakin kalau datuk moyang kita ini ada pada pagi ini, dia merasa cukup gembira. Dan saya yakin 4 orang tuan kita dan fah-fah kita yang ada di depan ini cukup gembira melihat anak cucu dan cicit bersama dalam majlis ini. Sebab Rasulullah pernah sebut, Rasulullah kata, inni makasirul umama yaumal qiyamah. Rasulullah kata dalam satu hadis yang menceritakan tentang cari pasangan hidup, carilah pasangan hidup yang mempunyai keturunan yang ramai, yang akan melahirkan zuriat yang ramai. Inni makasirul umama yaumal qiyamah, kata Rasulullah, aku berbangga di hari kiamat besok aku mempunyai rakyat atau mempunyai umat yang ramai. Sejuk masa memandang perasaan kita. Tuan-tuan, saya ada 14 adik-beradik. Ayah saya pun ada 14 adik-beradik. Anak saya tak sampai 14, baru 10. Abang saya ada yang anak 12. Ada yang baru 5, 6, 7 gitu. Ini salah satu nikmat yang saya sebutkan tadi, Allah bagi dekat kita. Namun kita kena lihat bahawa pemberian ini, satu adalah nikmat, yang kedua adalah ujian. Inna fi amwalikum wa auladikum fitnatun, kata Rasulullah. Sesungguhnya pada harta kamu dan anak pinak kamu fitnah. Fitnah itu ditafsirkan sebagai satu ujian. Kalau kita seorang-seorang, kita boleh makan cukup, kita boleh pakai cukup, kita boleh ada kenderaan kediaman yang cukup, kita boleh jaga diri, kawal diri daripada melakukan maksiat, patuh pada perintah Allah, cukup untuk seorang. Tetapi bila kita ada 10 anak, bila kita ada 1 isteri, 2, 3, 4, maka yang ini juga berada di bawah baku tanggungan kita. Ini dipanggil fitnah, ujian untuk kita. Dan berbahagialah, bergembiralah mereka yang mampu membawa ahli keluarganya untuk sama-sama menuju kerajaan Allah. Dan malang bagi mereka yang beribadat baik, taat, takwa kepada Allah, seorang-seorang, tapi anak dan isterinya ditinggalkan. Dan dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, atadri manil muflis? Hamba tahu dah apa dia yang dikatakan muflis, bankrupt. Para sahabat bagi tahu bankrupt ni ialah orang yang berhutang lebih banyak daripada harta dia. Kata Rasulullah, tak, bukan. Orang muflis ialah orang yang pergi ke hari kiamat, ke hari akhirat, di padang mahsyar lagi, dia datang dengan sembahyangnya yang banyak, nafkah, zakat, harta dan sebagainya yang dinafkahkan ke jalan agama banyak. Dia melakukan kebaikan yang banyak. Tetapi bila dia nak melangkah ke syurga, lalu dipanggil dan ditahan oleh mereka yang ada hak ke atasnya. Lalu isterinya tahan, bagi tahu, wahai malaikat, tahan orang tu. Dia nak masuk syurga bagus-bagusnya, aku ni, isteri dia tak pernah nak suruh, nak bimbing aku untuk sama-sama macam dia jadi baik. Tahan dia. Lalu malaikat tahan. Lalu ditanya kepada isterinya, apa yang kamu nak sekarang? Nak minta gelang emas lah? Nak minta jentu lah?
Maizi kasari bagala malam macam tu. Dia kata aku minta supaya ganjaran kerana dia berhutang dengan aku. Lalu kawan ni banyak pahala. Suami ni banyak pahala. Dia kata no problem. Bagi dekat dia berapa dia mahu. Sembahyang, puasa dan sebagainya. Bagi pahala. Sebab zaman tu di padang mahsyar RM tak laku lagi. US dollar pun tak pakai, pound sterling hak yang RM7, RM9. 1 pound sterling pun tak pakai dah. Euro pun tak mahu. Yang ada satu saja yang laku zaman tu, mata wang yang digunakan di akhirat, satu saja mata wang, iaitu pahala. Hanya pahala sebagai mata wang yang boleh kita beli, yang boleh kita gunakan untuk tukaran kebaikan, nikmat dan sebagainya, yang boleh menebuskan kita daripada neraka, menyelamatkan kita daripada neraka. Satu saja mata wang itu. Jadi berbahagialah mereka yang sempat tukar current exchange ni dan tukar mata wang daripada RM kepada pahala, yang sempat tukar tanah kepada pahala, yang sempat tukarkan apa-apa kelebihan kemewahan dunia dengan pahala. Bukan suruh pergi gadai semua, bukan suruh-suruh kat masjid semua dah. Sebab kita bincang dalam agama ni, dia bukan suruh ada duit RM10 nak buat baik pergi dalam tabung masjid dah. Bukan itu sahaja cara buat baik. Makan pun buat baik. Bagi makan anak isteri juga baik. Bagi pelajaran kepada mereka pun baik. Bahkan membeli kenderaan, kediaman, pakaian dan sebagainya untuk hidup secara selesa juga dikira sebagai amal soleh. Sempatkah kita tukar dalam bentuk begitu? Dan memang hari-hari kita tukar. Memang hari-hari kita belanja, tetapi perbelanjaan kita itu adakah jadi pahala? Adakah jadi tukaran kepada nilai pahala ataupun habis begitu saja? Sebab itu tuan-tuan, sebagaimana kata pengerusi, pengelola perhimpunan ini, bahawa kita sebenarnya memerlukan kepada ilmu, kita memerlukan kepada asuhan supaya kerja buat kita semua menjadi nilai yang baik di sisi Allah. Baik. Bila dia ni nak langkah balik, dah bayar hutang dah, nak langkah masuk ke surga, anak-anak pula tahan. Bahasa Kedah kata pakai bersemayung, panggil tunggu tak. Tu tahan orang tua tu. Dia nak masuk ke syurga, kami anak-anak ni 7-8 orang anak ni, dia tak pernah bimbing kami untuk menjadi manusia yang saleh. Tahan dia. Pakat minta seorang sikit, lain sekali habis pahala. Lalu kami tak puas hati lagi, sebab kami pun tak boleh masuk lagi syurga dengan pahala yang sedikit begini. Habis macam mana? Ambil dosa kami, bagi dekat dia. Waktu di padang mahsyar, kita tak kisah mak ataupun bapa atau datuk atau anak. Yauma yafirru min akhihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari di padang mahsyar di akhirat besok, orang akan lari daripada saudara dia. Orang akan lari daripada anaknya, daripada mak dia. Tengok mak lari, tengok pak lari sebab malu dengan kejahatan yang kita buat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu jahatnya saya tak mari hari ini. Pergi tunjuk video pula situ, tunjuk LCD kat situ, tunjuk jahatnya saya buat macam ni. Saya kata minta maaf, cari orang lain ceramah. Yang jaga mari ni pasal tuan-tuan tak tahu saya jahat. Dan saya kira kita tu macam tu. Siapa tak pernah curi duit mak? Tuan kita, pah-pah kita ada depan. Kalau kita tanya siapa tak pernah curi duit mak, duit ayah, di sekolah kita seorang angkat tangan, seorang pun tak angkat. Siapa tak pernah bohong mak ayah? Dan peluang yang beginilah dapat kita bersama dengan mereka, minta maaf sungguh-sungguh, minta sungguh semasa waktu masih ada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kepentingan majlis yang seumpama ini, dan tuan-tuan dari masa ke masa saya dipahamkan ini kali yang kedua, hidupkan balik budaya kekeluargaan agama ini, yang di dalamnya mengandungi berbagai kesempatan yang sepatutnya kita ambil. Yang pertama saya nak jelaskan tuan-tuan bahawa mengeratkan silaturahim ini sangat penting. Dalam satu hadis qudsi,
Abdurrahman bin Auf bagi tahu bahawa Rasulullah pernah bersabda. Hadis qudsi ini ialah ungkapan daripada Allah yang Rasulullah sebut. Kata Allah atau firman Allah dalam hadis qudsi itu, Ana Allah, aku Allah. Allah kata, wa ana Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ni Maha Pemurah, Maha Pengasih. Khalaqtu Ar-Rahman, akulah yang mencipta kasih sayang. Kasih sayang ni Allah cipta. Kita tak kenal duduk di Perak ni, keluarga Osman Syarif dikahwin dengan hak Johor sana no. Keturunan Jawa Johor pula. Jawa sana. Kita tak kenal orang pun. Tetapi oleh kerana Ar-Rahman ni Allah yang cipta, dia pertautkan. Tengok saja sampai ke hati. Kemudian tanya-tanya lebih kurang, hantar rombongan, senang saja terima. Kemudian berkahwin. Aku yang cipta, kata Allah. Dan kata Allah, wasyaqqaqtu, dan aku yang pecahkan laha, aku yang pecahkan ar-rahmah tadi, kasih sayang tadi, baginya isman min ismi. Ar-Rahman itu salah satu nama aku, kata Allah, dan aku pecahkan nama aku itu, aku bahagikan sikit nama aku itu kepada manusia. Rahman ini kasih sayang Allah, kasih Allah kepada seluruh makhluk. Dan kasih itu, kata Allah, aku ambil sikit daripada aku bagi dekat manusia. Dan kata Allah, faman wasalaha, siapa-siapa yang menghubungkan. Wasala ni hubung. Sebab itu kita sebut silaturrahim. Silah berarti sambung, hubung. Rahim kasih sayang. Silaturrahim ialah hubungan kasih sayang. Dan kata Allah, faman wasalaha wasaltuhu, siapa yang menghubungkan kasih sayang, aku menghubungkan dengannya. Berarti aku sayang dekat dia. Dan kata Allah, wa man qata'aha, siapa yang memutuskan silaturahim itu, qata'athu, aku putuskan kasih sayang aku daripadanya. Tuan-tuan, ada orang tak kisah tentang keluarga. Kita kata, jom kita tengok makcik tu masuk hospital, mak saudara kita. Kita kata anak cucu dia ramai, itu bukan sebab apa. Kita pergi duduk keliling katil dia, buat lemas dia. Tak pergi pun. Sebenarnya menziarahi pesakit sunat. Bahkan ada ulama menyatakan sunat muakkad. Tetapi bila menziarahi yang sakit itu ialah orang yang paling hampir dengan kita, orang yang mempunyai pertalian kerabat dengan kita, maka dia sangat dituntut lebih daripada orang lain. Kerana dia ada dua hak. Satu hak, kita kenal dia sebagai seorang Muslim. Yang kedua, hak kerabat ataupun hak kita mempunyai pertalian persaudaraan. Kadang-kadang bukan kerana sakit, kerana sihat pun kita pergi. Kadang-kadang kerana dapat berita baik, kita pergi juga. Kadang-kadang dapat berita yang kurang baik, kita pergi. Dan kata Rasulullah SAW, ketika mana seorang datang berjumpa dengan Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan satu dosa yang besar.